Pendatil dia nampak penuh. Rugi tak dapat pin Ustazah. Muka timah nampak. Tak, muka Ustazah penuh sering ke muka? Dak. Duduk atas tu. Macam mana nak buat Dalam kita nampak. Kita memang tak nampak lah. Ni. Ada situ. Ni. Kenapa tak keluar? Tadi kita tekan ni keluar. Ada sini dah. Dia dah Macam mana nak pesankan skrin? Tekan tak nak apa? Tekan tak keluar Ustazah tambah muka. Ambil yang kecil tu je. Jadi Kecil je. kan dia boleh, kalau kita tekan 2 kali, dia akan 2 kali tekan kat sini dah tak keluar juga. dia kan? 2 kali tekan tak keluar besar juga. Apa okey. Bukan ni tu. Jadi kita boleh kecil sebenarnya. Dia macam kita lah. Bila kita apa kita kecil. Dia Tak pun nampak. Sebenarnya dia punya face Nampak? sama. yang nampak muka siapa? Yang nampak muka Timah. Astagfirullah. Muka timah nampak. Dekat ni saya seorang je. Ya ke? Pak ada kelas. Pak ada kelas. Okey, bahkan Ustazah kecil muka you yang besar. Balik. Sepatut more dia kan. Selalu you masa duduk sini macam ni ke Timah masa itu buat kat sini tu? Depends kalau pakai iPad dengan iPhone, telefon. Ini telefon, pakai telefon. I pakai iPad. Oh, so tak apa kot, nampak muka. Sepatutnya shoot dia. Dia ada skrin kat sini. biasanya Tak apalah, janji I dapat muka Ustazah dengan suara. 10 kali tu. Masalah dia dan dia lagi tu you boleh move sini. Boleh move lah. Tapi ada skrin lain yang kita kena buka dulu. Kita kena enter. Apalah. Bebas. Dua tujuh. 277. 277. Bawah tu. Bawah sekali kan? Tambah sekali kan? Atas. Kita habis baru 3 macam siapa yang mendapatkannya. Ya ke? Ada Saya ambil yang tu yang 277. 277. Tak apalah, kita tengoklah ni atas tu. Abun Lais tu Ya, betul. Okey, kita mula. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Surah Wadatu Hasanah Ramadan. Muhammad barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Tengok atas tu kan. 3 macam tu dah. 3 macam tu. Okey, hari ni kita muka surat 277. Buku apa ni? Tanbihul Ghafilin. Daripada hadis ni, dalam ni 26276 lah. Kan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairan dunya wal akhirah ar-ridha bil qada as-sabru 'ala al-bala wa du'a 'inda al-raha." 3 macam manusia yang mendapat keredaan lah tu, maka ia tidak mencapai kebaikan dunia akhirat. Tiga macam tidak mendapatnya, maka ia telah mencapai kebaikan dunia akhirat, iaitu dia reda pada qada. Apabila reda pada apa yang berlaku ke atasnya, sama ada qada tu baik ataupun qada jahat, dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, sabar atas bala ujian yang Allah berikan kepadanya dan berdoa di waktu senang. Okay, berdoa waktu senang. Sebab kadang-kadang orang waktu senang ni susah nak ingat pada Allah. Dan ingatnya hanya waktu susah, waktu ditimpa bala bencana. Macam kita naik kapal kan, katakanlah kalau kita naik kapal di laut, terombang ambing yang hayang, masa tu kita berdoalah macam-macam. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah kami ya semua. Bacalah macam-macam lah tu bacanya dengan qul Allah, qul a'udzu billahi, qul a'udzu binnas. Tapi kalau dah reda, dah kembali tenang, kembali elok, dah bersukaria, tak ingat dah. Ataupun waktu-waktu lain. Itulah keadaan manusia. Itu yang dia sebut sini, berdoa di waktu senang. Maksudnya doa tu bukanlah saja di waktu susah, tapi mestilah waktu senang pun sama. Dua tempat. Macamlah dalam ayat 133 surah Al-Imran tu, kita berinfak ataupun memberikan derma sama ada ketika susah ataupun ketika senang. Sebab kebanyakan kita waktu susah baru kita beri kan, ataupun senang waktu sahaja waktu kita beri. Susah tak ada. Sebab Allah, saya tak ada duit lah. Sekarang ni kadakanlah saya tak cukup. Keadaan. Jadi 3 jenis manusia ni Allah akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Redha bil qada, redha dengan Sanuhan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu Kak Mon Ya. Dapat Ustaz Azhar. Terima kasih. dengar? Dengar. Okey. Kemudian yang keduanya, awas-sabru 'alal bala. Sabar di atas ke bala bencana ataupun apa-apa yang menimpa kita, kita sabar. Dan doa ketika senang.
3 tempat tu kalau kita buat, maka kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Dan seterusnya Abu Lais Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Dia kata, seorang datang kepada Nabi SAW yang sedang berbaring. Maka ia bertanya, sakit apakah wahai Rasulullah? Apakah yang engkau rasakan? Jawab Nabi SAW, al-khamshu, lapar. Dia tanya Nabi duduk terbentar, tidur, macam termenung gitu. Dia tanya, apa sakit ni wahai Rasulullah? Tak ada sakit tapi dia lapar, tak ada makanan lah. Sebab zaman Rasulullah tu kalau ada sikit, ada orang minta sedekah, dibaginya. Sebiji kurma pun dibelah 2 lagi. Kalau kita ada di dapur bertimbun-timbun pun kan orang minta bagi je lah, bagi sikit. Tapi itu Nabi atau para sahabat masa tu pun begitu. Datang je pun minta sedekah, bagi. Ada roti sebiji untuk anak dia, untuk isteri, tapi dibelah kerat, baginya. Maka menangislah orang tu. Orang tu menangislah rasa kesian pada Rasulullah SAW. Lalu keluar untuk bekerja membantu orang yang menimba air dengan upah kurma. Dia keluar pergi sana, nak ambil upah, nak bagi, nak beli makanan lah untuk Rasulullah. Kemudian dia kembali ke tempat Nabi SAW untuk memberi kurma. Bawalah kurma yang dia dapat upah tu. Maka Nabi bersabda, saya rasa engkau tidak berbuat ini melainkan kerana engkau cinta kepadaku. Nabi kata pada dia, engkau tak pergi bekerja, ambil upah, semua tu kerana cinta pada aku, pada Rasulullah SAW. Jawab orang tu, benar benar demi Allah, saya cinta kepadamu. Sebab Nabi SAW, jika engkau benar-benar cinta kepadaku, maka siapkan untuk menghadapi ujian bala itu. Baju tebal maksudnya dia siapkan diri dia untuk menghadapi ujian tu, seolah macam dapatkan baju tebal sebagainya. Bukan makanan tu maksud Rasulullah. Makanan tu tak cukup. Jika engkau benar cinta kepadaku, maka siapkan untuk menghadapi ujian bala itu baju yang tebal, sebab bala lebih cepat datangnya kepada orang yang cinta kepadaku, lebih daripada datangnya air bah dari atas bukit ke dalam jurang. Jadi persiapan untuk menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, Rasulullah kata cepat, seolah-olah macam air terjun daripada bukit ke lurah. Jadi artinya kena bersiap sedia dengan sebaik-baik mungkin. Tapi kalau kita rasa macam mana? Begitu ke keadaan? Maksudnya kalau kita cintakan Nabi, kita tangguh buat baik, tangguh korban ini. Jadi Allah akan uji kita lebih berat, lebih cepat. Lebih berat, lebih cepat. Masalah kita tak nampak rumah kat sama-sama ini. Jadi apa ni, cerita apa tak lah sepenuh macam orang yang nampak. Sama-sama lah semua kan kita.
macam orang ni tadi, dia rasa memadai dengan dia keluar pergi cari makanan tu sebab Nabi kata dia lapar kan. Tapi Rasulullah kata tak cukup. Begitu tak cukup. Kena menghadapi ujian Allah tu lebih berat, lebih besar daripada apa yang kamu rasa tadi tu. Memanglah keadaannya kan kadang-kadang kita tak terasa tidak dapat melihat kejadian-kejadian yang Allah nak tuju pada kita. Kita rasa dah cukup lah tu aku cari buah kurma tadi bagi kepada Nabi, dimakan, hilang lapar. Nabi kata tak cukup. Itu adalah satu daripada usaha lah. Seolah kita kata. Tapi yang lebih banyak lagi ialah ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadilah macam Pak Ija kata, kalau kita cinta pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu Wa Taala, bala tu akan datang dengan cepat. Dan lebih berat, lebih berat uji kita. Okey. Kemudian Uqbah bin Amir berkata Nabi SAW, sambungan daripada yang tadi juga, jika engkau melihat seorang diberi oleh Allah semua hajatnya, padahal ia tetap berbuat maksiat. Ini dia panggil istidrak. Kalau boleh cari apa maksud istidrak tu. Izzah tolong cari. Dia sebenarnya istidrak tu Allah berikan nikmat pada kita dan kita terus melakukan maksiat, kejahatan. Tak fikir dengan limpahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Jadi istidrak ni memberikan Allah memperdayakan orang mukmin supaya melakukan kejahatan. Sedangkan kalau kita dapat nikmat, tentulah kita balas kepada Allah dengan berbuat kebaikan. Tapi kita macam orang kafir itu kan, kita kata Allah, kenapalah dia ni kaya je, orang Islam ni miskin je kan. Orang kafir tu banyak hartanya, banyak kenikmat yang diperolehi. Tu istidrak tu. Allah memperdayakannya dengan memberi limpahan-limpahan sebanyak mungkin. Kalau dia tak sedar-sedar kan, jadi macam dia terus-menerus melakukan kejahatan. Sebenarnya kalau orang beriman, apabila diberi nikmat, dia akan ingat pada Allah, akan balas, bersyukur pada Allah, akan balas nikmat tu dengan melakukan solat sepenuhnya ataupun melakukan kebaikan dengan sebaik-baik. Itu dia baca ayat tu. Ayat falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima untu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Saya cari tafsiran dia ayat ni. Dia ayat Asyura, bukan Syu'ara, Asyura ayat 30. Ayat 30. Syura ayat 30. Mula-mula tu saya tengok, ingat ke Asyu'ara. Asyura. Kadang-kadang dia boleh kita tersasul kan. Saya tengok Asyura
ayat 30. 9.5. Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Apa-apa pun yang berlaku pada kita secara musibah ataupun bala bencana hasil daripada perbuatan kita sendiri. Seberapa pun musibah yang menimpa kamu, wahai manusia, ia adalah akibat keburukan yang dulu pernah kamu lakukan. Tapi kita tak ingat dah. Kita menerima musibah tu, kita kata Allah sayang pada kita semualah. Tapi sebenarnya kita sendiri yang melakukannya. Seperti macam kita kata banjir itu kan, banjir lumpur lah macam-macam. Kerana kita menebang ataupun pokok balak semua tu, jadi akibat terjadi pada kita sendiri juga. Dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada kita. Maksudnya akhir ayat tu dia kata fa'iza hum mublisun. Lagi sehari je. Sehari semalam boleh. Sebahagian besar dari kesalahan kalian dia tidak membalas atas kesalahan tersebut, melainkan dia memaafkan. Jadi Allah walaupun dia balas pada kita, akhirnya dia maafkan kalau kita mohon kemaafan lah. Apa tu istighfar tiap-tiap hari, lepas solat istighfar sebanyak 100 kali ke, insya-Allah dia memaafkan kita. Benar juga dia perlu. Ya Allah tu kan Ghafurur Rahim. Sangat belas kasihan. Boleh pakai tu. Ini ada suara tak? Tak dengar. Yang musibah itu kamu buatan kamu sendiri. Jadi macam kita kata hukum alam juga lah. Hukum alam. Cause and effect kan. Sebab musabab kita buat tu menyebabkan terang. Jadi kita buat. Kalau kita kita buat, kita dapat akibat. Ada ayat Quran tu kan Aidin Nas. Saya tak ingat berapa ayat berapa. Kasat apa-apa pun perkara yang berlaku di dunia ni hasil daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Kita kadang-kadang orang ni tak buat, orang lain buat kan. Bukan manusia tu sama je. Ada yang buat, ada yang tak buat. Jadi dia kata jika kamu melihat seorang tu mendapat nikmat yang penuh, artinya dia dapat nikmat sepenuh dalam hidupnya, maka sedangkan dia terus-menerus melakukan kejahatan, itu adalah istidraj. Ingat, percubaan Allah ke atas manusia. Dia kata ketika mereka telah melupakan Allah, maksudnya apabila Allah beri nikmat, dia lupa Allah, nak melakukan balasan pada Allah dengan membuat amal ibadat sebagainya. Maka ketika dia lupakan Allah tu, apa yang diajak oleh Allah, kami bukakan bagi mereka pintu kepentingan sehingga mereka telah gembira dan bangga. Jadi dia mula merasa gembira sebab dapat nikmat tu kan banyak.
orang gembira, bangga dengan apa yang mereka dapat. Selepas tu Allah kata secara mengejut tiba-tiba kami mengambil nyawanya. Kadang-kadang tak sedar. Tak diberi, kalau orang yang istidrak tu tak diberi peringatan oleh Allah. Kadang-kadang kita sihat, elok kan, mata sakit. Itu adalah ujian Allah untuk menguji kita, mengingatkan kembali pada Allah. Tapi dia tak buat secara begitu. Kalau dapat istidrak tu, dia secara perlahan Allah ambil nyawa dia dengan secara tak sedar. Orang tu. Ambil dia secara tiba-tiba, kemudian dia rasa putus harapan lah. Putus asa dan sebagainya. Ustazah, ayat yang kita dengar tadi tu, yang tangan manusia tu, dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizallamin lil 'abid. Tentu kan? Bukan. Dia ada aidinnas. Aidinnas. Dia ada aidinnas. Tak ingat. Tangan-tangan manusia kasabat aidinnas. Usaha daripada tangan-tangan manusia. Jadi apabila dia dapat nikmat, dia tentulah bergembira, tak sedar-sedar. Dalam masa tak sedar itulah Allah akan balas nikmat dia tu dengan mengambil nyawa je ke ataupun macam-macam. Dan masa itulah dia berputus asa dari segala kebaikan Allah. Hasan Basri kata, barang siapa diluaskan oleh Allah namun dia tak sedar, Allah memperdayakan dia tidak mempunyai fikiran. Maksudnya apabila Allah berikan nikmat, dia tak sedar, tidak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia nak melihatkan bahawa itu adalah bencana daripada Allah. Tapi kalau orang beriman, apabila diberi nikmat, kita akan rasa insaf, sedar. Kita cepat-cepat melakukan amal ibadat pada Allah. Itulah orang yang beriman. Ayat tu Kemudian sebelah tu 278, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ditanya, ayyun nas asyaddul bala, asyaddu bala. Siapakah manusia yang sangat berat ujiannya? Nabi kata, qala al-anbiya, summa salihun, summa al-amthalu fal-amthal. Mula-mula orang pertama Nabi. Banyak ujian Allah terhadapnya. Sehingga dipilih menjadi ulul azmi. Ada 5 orang tu. Orang yang paling banyak menerima tentangan daripada Allah, maka dia namanya ulul azmi. Ingat tak siapa? Ulul azmi tu. Musa, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh tu sebabkan dia berdakwah pada umatnya 950 tahun. Yang berimannya dibilang dengan jari.
Jadi usaha dia tu terlalu banyak. Dalam surah An-Nuh tu kita baca, dia kata apa, hamba dia tu dia doa kan, akhirnya tu dia doa Allahumma fi'li walidayya tu lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tapi kalau kita baca surah An-Nuh tu memang dia doa supaya apa ni, sebab dia kata hamba dia tu ataupun umatnya tu tidak akan lahir dayau. Banyak sisi kalau kita lihat. Jadi banyak sangatlah yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Usai naik atas kapal tu terumbang ambing, ombak terlalu besar. Entah macam mana kita nak gambarkan. Sebab ombak tu terlalu kuat membawa dia. Jadi itulah yang menyebabkan dia digelar ulul azmi. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu kan dia dibakar dalam api. Banyak percubaan-percubaan Allah kepada dia. Nak sembelih anak lah kan. Macam-macam Allah uji dia. Tapi Nabi Ibrahim Halim Awwab kan dalam Quran tu. Dalam Quran tu ayat-ayat tu menunjukkan bahawa dia ni lemah lembut, terima dengan penuh kesabaran. Sehingga kita kata kalau sembelih anak, kalau fikiran masa logiknya dahlah anak tu, nak dapat anak tu susah. Satu hal. Yang kedua dah besar, balik-balik gini Allah suruh sembelih. Jadi ujian tu terlalu berat baginya. Kemudian masuk dalam api tu pun kalau kita bayangkan, kalau masuk ni hanguslah dah kan. Tapi dengan kehendak Allah, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau Allah tak kata salaman ala Ibrahim, mungkin dia mati kesejukan. Wahai api, Allah perintahkan dia, wahai api, qulna ya narukuni, jadikanlah api itu sejuk, bardan, sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan selamat ke atas Nabi Ibrahim. Dan kalau kita kira, dia daripada Madian, Dimash, maksudnya di negeri Palestin tu, nak datang ke Mekah ni, kalau kita kira jauh tu. Tapi dia datanglah sekali-sekala ke Mekah, tempat Nabi Ismail dengan Siti Hajar ni. Kalau dulu guna unta lah kan. Unta. Nak sampai tu buat apa? Naik unta tu. Kalau kita rasa tidak seorang Nabi, kemungkinan kita rasa terlalu beratlah ujian-ujian tu. Dan Nabi Musa, dia menghadapi Fir'aun tu. Itu yang dia digelar ulul azmi. Fir'aun tu yang keras kepala sehingga mengaku dia Tuhan. Itulah diutuskan Nabi Musa pada Fir'aun. Dan Nabi Isa ialah tomahan manusia terhadap mak dia, terhadap dia, dan dikatakan mak dia tu Tuhan ibu, Tuhan anak dia. Jadi benda-benda tu merupakan ujian-ujian. Sebab Allah tanya dia, Isa, kamu buat apa di dunia dulu? Allah tanya dia. Dia kata, aku tak adalah suruh umatku untuk menyembah aku. Demi Allah Subhanak, Maha Suci. Nabi Isa kata, Maha Suci, aku tak suruhlah umat aku tu suruh sembah aku. Tapi dia ni,
yang pandai-pandai mengaku Tuhan lah, Tuhan tiga dalam satu tu. Kan? Kemudian Nabi Muhammad pula terlalu besar ujiannya, terutama terhadap keluarga dia sendiri. Abu Jahal tu keluarga dia, buat saudaranya. Kalau patutnya berimanlah, kan? Tapi tak beriman. Dia sebenarnya nama dia Abdul Hakam, yang bijak pandai, tapi digelar Abu Jahal. Bodoh, kan? Sebab dia tak menerima Islam tu lah, menentang Nabi seboleh-bolehnya, sehingga membuat satu permesyuaratan nak membunuh Nabi. Dan dalam lahir dalam mesyuarat tu seorang lelaki, sebenarnya dia syaitan. Dia beri pendapat, dia kata kita bunuh je Muhammad ni. Lepas tu bagi pendapat lah macam mana cara nak bunuh. Kalau bunuh seorang, kena kisos, kan, kena bunuh semula. Jadi dia kata bukan kita buat begini. Kita cari pemuda-pemuda setiap kabilah tu berbakat bunuh. Jadi tidaklah dibalas dengan kisos tu. Cara dia. Tapi Allah beri ilham pada Rasulullah supaya berpindah lagi, kan. Kalau kita lihat Gua Sur tu tinggi, kan. Siapa dah pergi ke Mekah, umrah ke apa, kalau kita lihat tengok begitu dalam sepucuk kelapa tau, tinggi. Jadi Nabi naik itu dengan pertolongan Allah, mudah aja. Bersembunyi di situ. Lepas tu masa Nabi bersembunyi dua orang tu, Abu Bakar rasa takut sangat sebab orang kafir ni berjalan ni. Kalau dia jenguk aja mesti nampak. Tapi dia kata dia kata la takhaf wa la zahzan innallaha ma'ana. Dia kata jangan takut, insya-Allah Allah bersama kita. Sebab ada benda-benda itulah, burung merpati, sarang laba-laba. Jadi dia tak sangka lah benda tu. Ada orang dalam tu. Tapi kalau rasanya dia jenguk aja sikit, nampak Rasulullah dengan Abu Bakar. Tapi Tuhan tak bagi ilham pada orang-orang kafir tu supaya melihat. Masya Allah. Tuhan tu Maha Kuasa. Jadi Nabi ni adalah antara orang yang paling banyak menerima ujian Allah. Kemudian yang keduanya as-salihun. Orang yang soleh yang melakukan banyak amal ibadat pada Allah. Dan yang ketiganya amsal fal amsal. Orang yang serupa dan yang dibawanya. Maksudnya orang yang hampir-hampir dengan orang as-salihun. Dialah juga banyak menerima ujian daripada Allah. Kemudian 3 cara taat pada Allah. Salasun min kunuzil bir, 3 macam termasuk dalam perbedaan taat. Maksudnya cara taat pada Allah 3 macam. Pertama, kitmanus sadaqah, menyembunyikan sedekah. Wa kitmanul waj'i, menyembunyikan penyakit. Tak heboh-heboh kat orang. Penyakit. Maksudnya ada orang sakit, awak tak tanya-tanya, kita bercerita, kan. Janganlah begitu. Kalau orang tanya, kita bagi tahu lah juga, kan. Tidaklah kata. Maksudnya kalau orang tak tanya-tanya pun kita tak payah cakap. Orang sakit tu masuk dalam WhatsApp kan? Betul untuk ayat ada besar. Tak payah. Ni kamu WhatsApp pergi hospital.
beritahu tak? Tapi bagi tahu sikit-sikit bolehlah, sikit-sikit. Katakanlah sakit supaya doa. Tu tujuan kitanya. Bukanlah nak heboh-heboh. Sakit tapi minta tolong supaya doakan. Sebab kalau doa ramai-ramai itu kemungkinan ada orang yang mustajab doanya. Yang ketiga, kitmanul musibah. Sembunyi bala bencana. Kita dapat bencana, kita sembunyikan pada orang. Kita tak beritahulah, tak heboh-heboh. Tapi kadang-kadang ada orang tanya, kita bagi tahulah sikit-sikit kan. Bagi tahu juga, bukan tak bagi tahu. Sebab nanti takut kata, apalah dia ni sombong sangat. Sombong pula kan orang kata. Jadi kalau kita sembunyikan 3 perkara ni, insya-Allah kita dapat ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan menyembunyikan 3 perkara tu menjadikan kita lebih taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sabar dan restu kan. Yalah. Sedekah tu memanglah kitmanus sedekah. Tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Jangan ibu aku apa ni sedekahlah 1 juta kan. Duk tulis dalam apa ni Facebook macam. Tak payah. Sebab itu kadang-kadang boleh menimbulkan riak kan, boleh menimbulkan kita rasa bangga diri. Tu tak nak. Kalau dah bangga diri, kosonglah sedekah tu. Tak ada apa-apa. Cuma kita bagi secara sembunyi-sembunyi, insya-Allah kita dapat. Dan Wahab bin Munabbih dia kata, saya telah mencatat dari kitab seorang dari Hawarin, ni Nabi Musa kan. Jika ditimpa kepadamu bala, maka senangkan hatimu sebab engkau telah dijalankan jalan para nabi dan solehin. Dan jika diberi kepadamu kesenangan, maka menangislah sebab engkau telah dijalankan di jalan yang berlawanan dengan jalan yang dijalani oleh para nabi. Maksudnya, kalau kita ditimpa bala bencana, kita jangan sedihlah, kita rasa senang hati. Sebab itu adalah percubaan Allah kepada kita, hampir-hampir meningkatkan kita kepada taraf Nabi Salihin tadi. Meningkatkan jiwa kita. Sebab dia kata dijalankan di jalan para Nabi Salihin. Apabila kita dapat kesenangan, ditimpa bala bencana tu. Tapi kalau kita dapat jika diberi kepadamu kesenangan, Allah beri kepada kita. Apa kita minta dapat, maka menangislah. Maksudnya sebab kita takut kita akan dibalas dengan oleh Allah SWT di akhirat, berlawanan dengan tadi. Tadi dapat pahala kan. Apabila kita sabar tu dapat pahala, tapi apabila kita diberi kesenangan, kita menangis. Sebab kita takut apa-apa yang diberi Allah tu tidak diterima. Apa kita buat, apa kita lakukan. Dia macam berlawanan pula. Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, kita syukur. Kalau kita tambah lagi mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah lah. Tambahlah. Lagi kita ikat apa, tidak mensyukuri,
Ustaz lebih kan. So ini kita menangis. Menangis tu sebab dia takut. Takut Allah tak terima perbuatan kita ataupun Allah balas dengan bala bencana di akhirat. Tu yang dia menangis tu. Takut kita tak mampu nak mengurus nikmat Allah kan. Contohnya diberi harta berlebihan kan. Jadi patutnya harta tu ada hak orang lain kan. Kita bimbang kita tak tunaikan ataupun tak sempurna buat kita kan. Ada harta mana lah tahu riak pula. Itu yang dia menangis tu. Takut tu di depan lah. Takut di depan. Tu orang beriman lah. Orang beriman. Nak beritahu orang beriman. Kalau orang beriman dapat harta kesenangan, suka gembira lah dah. Sebab Allah beri pada dia sebanyak-banyak mungkin. Tapi bagi orang yang taat, beriman, solihin tadi ni, ataupun para nabi, kalau diberi kesenangan, dia rasa bimbang, takut. Diri dia tak urus, lepas tu dia tidak melakukan suruhan-suruhan Allah dengan baik. Memang kadang-kadang kalau kita senangkan, kita rasa tak apalah solat. Secara cincai-cincai lah. Cincai je lah. Solat tu secara tidak betul-betul ikhlas pada Allah. Tapi kalau kita susah, beria semayangnya nak minta doa ni pada Allah supaya kita dapat nikmat yang di akhirat lah. Maksudnya di dunia ni kemungkinan kita dapat sikit je. Itu yang dikata begitu tu. Susah juga nak Susah. Kalau ada nikmat dia tak macam-macam mendapat nikmat tu jadi ni kan. Kita rasa macam nikmat dia apa sudah. Ujian. Khalifah Allah Taala nanti sahabat Nabi Khalifah takut nak terima. Dia tak dapat tunaikan tanggungjawab. Bukan macam orang sekarang. Minta jawatan tu dulu diberi pun rasa tak nak terima sebab takut tidak dapat menunaikan tanggungjawab. Tak dapat uruskan dengan betul. Orang sekarang ni bukan dia tu nak uruskan, nak cari untung dulu kan. Tu yang cepat nak tu. Okey. Apa namanya? Fatih Mahushili ketika ditimpa kelaparan dengan keluarganya, maka ia berdoa demikian. Dia doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, andaikan saya mengetahui dengan amal apakah saya mendapat cubaan ini, supaya saya bertambah dari amal itu. Dia doa gitu. Doa supaya andainya saya ni tahu bala ni sebab-sebab apa. Sebab tak lakukan amal ibadat ke, sebab cuai ke, apa ke. Maka dia kata supaya saya bertambah dari amal tu. Artinya inilah orang yang beriman kan. Baik. Dengan bala tadi, dia minta supaya Allah tunjukkan kepada dia apakah amal yang dia buat sehingga dia dapat bala ni. Dan daripada situ, dia akan tambahkan amalnya. Ada Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kita dapat bencana ataupun apa-apa, kita tak tahu setakat mana percubaan Allah.
uji kita, sampai tahap mana kan. Itu yang dia nak macam tu. Kemudian Nabi bersabda lagi, man qalla maluhu wa kathura iyaluhu wa hasunat salatuhu wa lam yaghtabi muslimin ja'a ma'i yaumal qiyamah hakaza wa jama'a baina usba mu'ayyi. Dia kata siapa yang sedikit hartanya, ada tak banyak. Dan banyak keluarga, ramai keluarganya. Dan baik sembahyangnya, tidak suka ribah. Ribah ni dengki dengan dengki yang dibolehkan. Iaitu macam kita tengok orang yang mengajar, katakanlah orang alim mengajar di masjid. Lepas tu dia sebarkan ilmu tu. Kita pun kata, aku nak jadi macam tu. Itu ribah nama dia. Ataupun dia bersedekah pada jalan Allah. Kita pun rasa, aku naklah jadi macam orang tu. Kita tidak mengurangi harta dia, tidak. Walaupun dia tu, cuma kita nak tibu tingkah laku yang dilakukan hamba ni tadi. Itu nama ribah. Muslimin, maka orang yang datang di hari kiamat bersamaku, Nikan sambil menghipun kedua jarinya telunjuk dan jari tengah. Nabi kata, besok aku akan berkumpul dengan orang ni seperti begini. Artinya dekat sangatlah Nabi dengan orang yang buat perangai ni. Orang yang buat sifat. Pertama, dia ada harta dia sedikit, keluarga dia ramai, banyak kan. Lepas tu dia sembahyang dengan baik, ikhlas, khusyuk semuanya ni. Dan dia tidak ribah pada orang Islam. Dia ada 4 sifat. 4 sifat yang dilakukan oleh seorang ni, maka Nabi kata besok di hari akhirat nanti dia akan berkumpul bersamaku seperti 2 jari ni. Telunjuk dan jari tengah. Artinya hampir sangatlah. Macam juga anak-anak yatim. Nabi selalu sebut anak-anak yatim ni kan bersama-sama aku seperti ni. 2 jari. Bahkan Nabi dia suka anak yatim, orang miskin sebagainya. Lepas tu hadis Mujahid daripada Abu Hurairah. Panjang hadis ni. Ribah tu dengki, tapi yang dibolehkan. Tadilah seperti saya kata, katakanlah orang tu, kita tengok orang tu dia bersedekah pada jalan Allah. Dia sedekah banyak harta dia, lepas tu kita tengok, kita kata aku pun nak jadi macam tu lah. Macam orang tu bersedekah. Kalau kita banyak, kita sikit lah. Bersedekah sedikit kan. Tapi kita tidak mengurangi harta yang ada pada dia. Tidak kita usaha supaya harta ada pada dia tu hilang. Itu nama ribah. Kita nak tiru perangai tingkah laku orang tu buat macam mana. Macam dia mengajar ilmu pun dia kata aku pun nak coba nak ikut dia lah. Kalau nak tahu cuba cari dari ribah tu. Tidak suka ribah. Dan tidak ribah pada orang muslim.
Tak suka, dengki lah. Tidak suka dengki Ah, tak suka. dengki yang dibenarkan. Yang benarkan. Maksudnya dengki yang dibenarkan. Boleh kita dengki macam tu. Tapi yang tak boleh hasad dengki tu, yang kita berusaha supaya hilang nikmat daripada orang tu. Inilah dengki sahaja, tak ada hasad. Hasad tu tak ada. Dengki tu boleh. Tapi dengki dengan cara yang baik. Niat yang baik. Nak tiru perangai dia. Nak tiru tingkah laku yang dia laku. Bukan kita kata supaya harta ataupun kemewahan yang ada pada dia tu hilang datang kepada kita. Bukan, itu hasad. Hasad dengki. Ada yang dalam kalau ada sedikit hasad atau dalam hati tak masuk syurga. Betul ke Azhar? Ada sikit. Sedangkan hasad dalam hati kita tak contohnya kita tak kritik kan, tak buat kan. Dalam lahir dalam asal hati. Ada kalau kata dalam bukan takut tu ada sikit benda tu. Macam takabur lah. Kan? Kalau kita takabur, tak masuk syurga. Padahal macam dah minta tapi kita tak buat lagi lah. Ain. Tapi kita ni lah berusaha dengan berdoa supaya hilang benda tu. Janganlah ada dalam diri kita takabur, hasad tu. Sebab semua benda ni nak kita berdoa. Sebab dalam nilai atas semua atas hati kita kan. Hati tu terlintas sikit memang. Terlintas sikit je. Istighfar lah. Dia ada kalau terlintas istighfar balik-balik. Bukan kita pergi bakar rumah dia. Terlintas je. Memanglah. Kadang-kadang kita rasa benci lah aku ni kan. Itu tak boleh, benci tu tak boleh. Tak nak bertegur siapa tak apa. Katakanlah kita tak nak tegur dia. Kita tak tegur dia. Tapi kita jangan ada sifat marah, benci tu. Itu tak masuk syurga tu. Susah sangat kan. Syurga tu mahal. Tapi boleh kalau kita sedar aku tak ada idea nak buat. Kalau buat pun seolah-olah menyakap dia anjing punya. Alang tak kau lah. Memang hati manusia kan, hati kita ni tak kata seorang lah, semua orang. Dia memang ada terlintas dalam hati. Perasaan-perasaan jahat. Itu lintasan setan tu. Bisikan syaitan. Ini hadis ni Abu Hurairah ni ahli sufah tu. Cuba cari ahli sufah. Ahli sufah tu sebenarnya dia duduk dalam Masjid Nabawi. Dia tak ada kerja. Dia kalau pergi di Madinah ada satu tempat dekat dengan mimbar Rasulullah tu, dengan kubur tu, antara mimbar dengan kubur tu ada satu tempat dia tinggi sikit gitu. Kalau dulu kita perempuan boleh nampak lah, boleh tengok. Sekarang tak nampak lah. Dia macam 4 segi macam gini. 4 segi, tinggi gitu. Jadi inilah tempat ahli sufah tu duduk. Dia tak ada rumah, tak ada apa. Ahli sufah. Ahli sufah tu jemaah Coba tengok dalam Google, cari ahli sufah.
Tapi dia tu tak ada kerja lah. Tak ada pekerjaan. Jadi nak cari makan pun susah juga lah. Nak tengok dia. Sifat ni. Ha. Nak tahu. Kenal. Ya dah. Itulah. Cari dalam buku tengok macam mana. Sampai tu online. Tapi dia ni tak ada makanan lah. Tu yang sini kan Abu Hurairah ni kan dia orang miskin. Ada. Ahli sufah. Ayat itu sekumpulan lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di suatu sudut di dalam masjid Nabi. Sudut ahli sufah di masa ini dibina padanya lantai yang lebih tinggi dari tempat lain. Ianya terletak di antara pintu Jibril dan pintu An-Nisa. Siapakah ahli sufah? Bila ditanya kepada Ibnu Taimiyah, dia menjawab, adapun ahli sufah itu dinisbahkan kepada sekumpulan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di hujung Masjid Madinah. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mempunyai keluarga dan tempat tinggal. Pada peringkat awalnya mereka semua dari kalangan orang yang berhijrah dari Mekah. Mereka itu terdiri daripada 400 orang, hanya bekerja untuk menampung kehidupan mereka. Kadang-kadang mereka diberi bantuan dari harta Baitul Mal dan kadang-kala dari kalangan orang-orang soleh. Mereka ini tidak terlalu dikenali orang ramai, tidak mengganggu, malah sering disangka sebagai orang yang kaya raya kerana tidak bekerja dan tidak pula mereka itu meminta. Itulah tinggi dia dalam sekaki setengah. Masa saya pergi tahun 1926 tu kita perempuan boleh masuk lagi. Jadi boleh nampak lah, boleh tengok. Jadi dalam sekaki setengah tinggi dia. Katakanlah dalam 4 segi. Mungkin tak tahulah 4 segi tepat ke tidak, tak tahulah. Tapi dia tinggi situ. Dia buat kata dalam lebih kurang meja ni luas sini sikit. Jadi Masih dia ada ke Ustaz? ada sekarang. Tapi kita tak nampak lah perempuan. Lelaki dia tahu dah. Tahu nampak. Masih ada tempat tu. Tapi tak boleh apa Ustaz? Tak ada. Okey, kalau siapa nak tahu pasal ahli sufi ni, cuba rujuk surah Al-Baqarah ayat 273. Al-Baqarah 273. 273. Kan tadi kan dah diceritalah kan dia ni macam orang kaya tak kerja tapi mengharapkan bukan mengharapkan sedekah. Ada orang beri sedekah. Jadi Allah ceritakan balik dalam surah Al-Baqarah ayat 273 pasal pemberian sedekah. Lepas tu satu kita tengok sini Abu Hurairah ni salah seorang daripada ahli sufah itulah. Jadi dia lapar, tak ada makanan kan. Dia pun keluar berjalan di luar, tiba berjumpa dengan mula-mula dengan Abu Bakar. Dia ingat Abu Bakar ajak dia pergi ke rumahnya nak bagi makanan lah. Dia pun tegurlah, katakanlah nak pergi ke mana. Gitu. Tapi Abu Bakar pun lapar juga. Rupanya Abu Bakar pun tak ada makanan juga. Lepas tu biarlah. Dia pun jumpa dengan Sayyidina Umar yang kedua. Pun ditegur gitu, tak adalah flower di rumah dia ke, makan apa ke, tak ada. Akhirnya dijumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun ajak dia pergi ke rumah isterinya. Kemudian Rasulullah tanya, ada tak apa-apa makanan? Waktu isterinya kata, ada segelas susu. Segelas susu. Orang yang bagilah kepada Rasulullah. Orang bagi pada engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, mari engkau pergi panggil ahli sufah. Segelas susu tu je. Dipanggil ahli sufah. Dia kata, bawa sini. Ya, Abu Hurairah pun dipanggil lah.
Lepas tu gelas tu Nabi pegang. Nabi yang beri. Tapi dia berilah gelas tu pada Abu Hurairah. Abu Hurairah beri pada ahli-ahli sufah tu. Semua sekali ya. Minum sampai kenyang. Itu mukjizat Nabi lah. Itu sama nak kegiatan ahli sufah tu ramai Ustaz. Bulan Ramadan. Tapi memanglah Nabi tu boleh buat. Tapi dia kena beri sendiri. Dia Nabi yang Nabi. Jadi Nabi ambil gelas tu bagi pada Abu Hurairah, Borah bagi pada semua-semua ahli sufah. Lepas akhir sekali dia bagi pada Abu Hurairah. Lepas tu akhir sekali yang lastnya Nabi sendiri minum. Baki tu. Ada lagi dia minum. Tapi ni adalah kejadian mukjizat Nabi. Macamlah ada satu Yang masa perang Khandak tu, yang kambing tu. Sama lah kan? sama Abu Sulaim ke? Habis makanan dia. Tak ada habis. Abu Sulaim tu macam mak saudara dia rasanya. Dah habis ke apa. Dia bisik je dengan anak dia supaya dia cakap pada Rasulullah, mari makan sini. Rasulullah ajak semua. Dia ni dah gedek-gedek lah kan. Ya lah kita pun kan kalau dah ramai mari kambing seekor je dalam satu periuk. Tapi Nabi kata tak apa. Kamu keluar, aku yang cedokkan. Nabi yang cedokkan. Tak habis-habis. Nabi cedok tu. Itu mukjizat dia lah. Apa ni? Ayah saya cakap lah. Kalau kita nak buat jamuan lah kan. Kita tak tahu tetamu kita berapa orang. Biasanya lah kan. Mana yang datang ke masjid ayah tu sebab ayah dia memang masalah dia rumah sikit je. Dia kata sebelum kita hidang basmalah, lepas tu jangan jaya, betulan mungkin selawat banyak mungkin sebelum dihidang lah. Tabbat ada abi lahab yang matam. Allah kata cukupkanlah segala semua orang yang Datang. cukupkan semua tetamu. Yang saya buat jadi. Sebabnya saya pergi umrah, saya dapat haji, tawaran haji 4 hari. Saya kata saya ingat saya nak buat doa selamat dekat surau, adik-adik saya marah. Anak pun kata tak apa, dia sanggup. Saya tak tahu, rupa-rupanya bila saya cakap dengan abang yang lama tu, dia kata, kau uruskan diri kau, yang lain jemputan aku uruskan. Cakap dengan jiran sebelah, 4 surau, Ustazah. Baca apa tadi? Bismillah. Dia takut. Bismillah. Selawat. Lepas tu selawat banyak-banyak. Tabbat ada abi lahab yang watam. Tahan masa tahan tu lihat yang Allah ya Tuhanku. Biarlah semua tetamu boleh makan. Alhamdulillah. Sampai nak makan malam tu salah niat lah kan. Patutnya untuk kita saja lah kan. Tak ada nasi, tak ada lauk. Dia cakap kat mak tu dia. Mak, lauk tadi semua habis. Mak nak makan apa? Tak payah buat apa, dia kata tumbukkan dia bawang cili dengan bilis. Curahkan dia. Masing-masing dah keletihan kan? Masuk. Nak makan kedai semua dah nak macam. Tapi ialah kalau kita yakin dengan Allah, tapi waktu tu kan memang sebab saya dah bimbang. Tumpang orang sebelah bentang 3. Lima. Makanan order 250. Bayangkan tapi itulah orang datang semua buat makanan hidang. Bukan nak buat makanan macam buah, kek ke buah tangan. Bukan makanan menyenangkan. Tapi kan bila terlintas ayah ajar macam tu tak buat. Daripada saya tak yang makan dia seorang kan. Sebab kita dah dapat ilmu daripada ayah. Jadi hebat mungkin sebab ramai yang doa kan. Alhamdulillah. Tapi memang
Coba-coba kan. Cuba Ya, kita Tapi kita yakinlah. yakin. Tempat cik ada abil habis watam. dalam niat. Masa tu jangan dibuka mulut, jangan dilepaskan lagi lidah semua tu. Okey. Tu gitu je. Oh, tak bisa tak payah Watam. Tu kena tahan. Tahan niat. Dalam masa Tahan ni. niat. Makanan dalam periuk lagi belum dihidang. Contohnya kan dalam periuk lagi tu kan. Letak kan kita kan kalau kita nak kita hidang kat dapur kan kita dah letak. Memang saya letak satu tempat atas meja, ni kari, ni sayur, ni semua-semua. Sebelum apa-apa lagi tu, Kita dah penutup buat. dia buat. Pakai tangan kiri kat InsyaAllah lah kan. Tu. Tapi apa kita insya-Allah kita yakin insya-Allah. Tapi bukan saya seorang buat lah. Kakak saya buat, adik-adik saya buat sebab masing-masing cemas. Tengok tetamu datang. Cemas sungguh-sungguh. Kata kita tak makan apa lagi. Alhamdulillah. Cukup. Dapat orang makan tu. Semua Itu datang penting kan. makan. Pentingnya dapat merasa makanan yang kita ada. Itulah. Dan walaupun kita pergi ke Mekah dengan nasi tambah, flight nasi tambah. Alhamdulillah, sambut pergi Madinah sampai 2 kali Jumaat. Madinah sekali Jumaat. Lepas tu pergi kat Mekah, kita tak ada flight nak balik semula. Alhamdulillah. 52 hari kami kat sana. Jadi orang kata, Wallahu a'lam lah. Tapi yakin tu yakin betul-betul lah. Kena yakin lah kan. Sebab benda yakin dengan Allah tu yang penting. Nak buat tapi jangan Yakin pada diri kita lah. Yakin pada diri kita. Keyakinan. Bayangkan pengharapan kita kepada Allah waktu tu macam mana. Waktu kita susah. Macam susah ni. Betul. Itu juga Ustazah jaga macam tu tadi. Apa dia? Kita buat open house macam tu. Ya, betul. Yalah, sebab kadang-kadang kita tak tahu open house tu. Orang nak datang berapa ramai apa. Kita masak kita tengah hari nak makan dia tiba. Assalamualaikum. Datang 2 beranak, 3 anak beranak, kita 2 nak macam mana? Yalah ikhtiar juga tambah kan. Saya dah kena tu. Yalah. Yang telur-telur tu boleh lah kan. Boleh lah tapi Yang asas tu kan kadang-kadang tak sempat lah nak buatnya. Tomat-tomat tu buat juga kan tak ada langsung ikhtiar. Tapi kalau macam tu kan boleh telur. Tu. Tapi dah terpaksa goreng kat telur lah. Kalau biasa tu okey lah kan. Tapi saya tak boleh masuk rumah saya di rumah. Buat orang doa selamat untuk saya tak boleh masuk dalam rumah saya. Ramazan. Terlalu ramai bertemu Pak Surau. Pergi panggil kat surau-surau tu lah. Pergi panggil kat surau-surau. Saya cuma cakap yang pergi lama-lama tu sebab baik sangat ni. Cakap abang mak kita orang dah pergi Mekah ni. Air langsung tak betul lah. Lepas tu ayah nak buat kedua dia. Tak tahu lagi ni. Apa kau buat ayah yang kau uruskan diri kau yang pasal jemputan. Abang mak urus. Itu yang akhirnya ni yang kawan yang surau-surau rumah tu macam tu juga cakap. Jadi aduh kecupnya. Tapi berdoa tu insya-Allah kan. Kalau kita berdoa tu insya-Allah. Okey, pukul 10 Saya berhenti kat mana ni? Sekarang ni lah dekat Rasulullah dah bagi
makanan tu pada Abu Hurairah dan Ali Sufah. Saya ingat boleh habis sampai sini. Tak sempat. Ni panjang ni. Raya lebih. Ni belah bawah ni. Okey. Tutup ah. Ni. Kita nak doa dulu. Doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا حقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ونسألك من الخير ما سألك عبدك رسولك صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك نسألك ما قضينا لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Macam mana? Okey, tutup Terima kasih. Ustazah pula lah, tak tanya cakap. Terima kasih. Dah cakap terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa minggu depan insya-Allah. Barakallahu fikum.